Jadi kita record tunggu untuk kawan-kawan yang tak ada data ini. Okey. Baik. Jadi tenaga gambar foto 6.16 menunjukkan sebiji mentol filament menyala. Jadi berapakah kecekapan mentol ni? Okey, dia bagi tenaga inputnya adalah 100 joule. Tenaga elektrik yang dibekalkan, input dia 100 joule. Jadi tenaga output yang berfaedah yang tukar kepada tenaga cahaya hanya 8 joule. Tapi bagi 100 joule, tukar jadi tenaga cahaya 8 joule saja. Jadi tenaga output yang tak berfaedah, yang lain tu 92 joule lagi ditukar menjadi tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi daripada formula yang atas tadi, kita pakai dan kita kira kecekapan tenaga dia macam kat bawah ni, iaitu tenaga output yang berfaedah 8 joule. Okey. 8 bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan 100. Okey, darab dengan 100% sebab kecekapan mesti dalam unit peratus. Jadi hanya kecekapan lampu ni hanya 8% saja. Sebab tu lampu filament dia tak berapa terang. Faham tak kelas? Okey. Yang seterusnya kita tengok di bawah ni, di atas ni ada 3 jenis lampu. Okey, yang dibekalkan. Okey, iaitu yang pertama adalah lampu filament, ni adalah struktur binaannya. Okey, kemudian yang kedua lampu jimat tenaga. Ni macam ni lah. Kan kat rumah dah kan. Okey, lampu LED. Yang mana paling terang? Filament? LED. Betul, LED kan? Kalau kamu ada lampu LED kat rumah, lampu LED ni paling terang. Okey. Kita tengok kecekapan tenaga dah. Macam mana dapat kira? Okey. Tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga cahaya 10% saja. Maksudnya kalau tenaga yang input yang dibekalkan tu 100, okey, tenaga yang berfaedahnya 10% sajalah darab dengan 100. Jadi dia dapat 100%. Okey. Ni kalau dibekalkan 100 lah, kalau yang lain dibekalkan ni contoh Okey. Yang ni yang seterusnya nombor 2, tenaga elektrik yang maksimum ditukarkan tenaga cahaya adalah 50% saja. Tapi kalau LED sebanyak 90%. Jadi maksudnya yang ni lah paling cekap. Okey, sebab peratus dia lebih tinggi. Okey. Nak tahu cekap tak cekap, tengok persen dia. Lagi tinggi, lagi cekap. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok yang kedua, yang kamu kena tahu dalam buku teks kamu benda ni lah. Iaitu untuk di mana Suruhanjaya Tenaga dia buat satu program, dia nak label dekat barangan elektrik yang mana paling cekap tenaga. Okey, yang mana kamu pernah nampak benda ni kat mana? Peti ais. Peti ais. Tu, kalau nak beli peti ais. Kan? Pipa angin lagi. Aircon. TV. Betul. Jadi mesti ada benda ni. Pernah tengok? Faham tak nak baca macam mana? Tak. Okey. Tak tahu kita tengok ni. Okey. Tak baca. Tak pernah baca? Okey, kita baca. Tak pernah tengok pun? Okey, tak tengok tapi tak baca pun. Tengok tapi tak baca. Cikgu pun sebelum ni pun tak erti juga. Tapi dah ajak tajuk ni pandai dah ni. Lepas ni kamu semua pandai. Jadi kamu boleh suggest lah dekat family kalau nak beli apa-apa, kamu dah pandai baca ni, kamu boleh suggest kat family kamu lah yang mana paling cekap tenaga. Okey, sebenarnya dekat sini ada 5 bintang. Bintang paling banyak ada 5. Okey, dan tak semua barangan elektrik akan dilabelkan dengan 5 bintang ni yang warna kuning ni. Kalau dia 2 bintang, 2 kuning je lah. 3 lagi tak warna kuning, dia warna putih. Maksudnya tu 2 bintang. Ni adalah perkadaran tenaga. Lagi banyak bintang, lagi cekap barangan elektrik tu. Maksudnya dia penggunaan tenaga output tu lagi banyak dibekalkan untuk kita lah. Okey, jadi lebih cekap lah. Okey, kalau dapat 5 bintang. Okey, yang sebawah ni, yang ni saya kena terang lah sebab sini kena baca. Okey, ni adalah jenis peralatan. Okey, kemudian ada 5 bintang kat tengah ni yang merujuk kepada bilangan bintang yang ada kat atas ni. Iaitu perkadaran tenaga pada peralatan lah. Yang mana paling cekap. Kalau 2, dia tulis 2 kat sini. Dekat tepi ni, ini adalah informasi jenama dengan model.
Okey, nak jenama apa, nak model apa. Okey, kemudian yang di bawah ni penggunaan tenaga dalam setahun. Sinilah. Okey. Katalah kipas angin tu dia guna tenaga yang kurang. Okey. Maksudnya bekalan elektrik yang akan digunakan oleh keluarga kamu tu sikit lah. Okey. Ni penggunaan elektrik. Okey, yang atas ni kecekapan dia. Okey. Okey, kemudian yang bawah ni dia akan tulis persen penjimatan tenaga dengan model-model yang lain. Okey. Dekat sini dia ada peratus. Okey, kat sini tak nampak. Kalau saya besarkan pun memang kamu tak nampak. Okey, ada kat bawah ni. Sini ya. Okey. Kemudian ada unit piawai yang digunakan di bawah ni. Okey, itu adalah untuk pengetahuan macam mana kamu nak baca berkenaan dengan apa dia label cekap tenaga yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tinggi. Yang ni lah. Okey. Baik, kalau barangan elektrik tu cekap ada banyak bintang. Okey. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Formula. Okey, formula yang pertama adalah kuasa elektrik. Okey. Apa tu kuasa elektrik? Iaitu kadar tenaga elektrik dalam unit E ataupun dalam unit joule. Dalam unit joule digunakan dalam masa 1 saat. Tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 1 saat. Jadi ni adalah formula dia. Ni adalah formula dia. P sama dengan E bahagi dengan T. E dalam unit joule, T dalam unit saat. Ini adalah formula dia. Okey, kemudian arus elektrik. Ini formula arus elektrik. Iaitu kadar pengaliran cas elektrik dalam satu konduktor dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey. Cas elektrik dalam unit coulomb. Okey, jadi I ni maksudnya arus. Ni adalah arus. Formula dia sama dengan cas elektrik dalam unit C bahagi dengan masa dalam unit saat. Okey. Okey, yang bawah ni adalah voltan. Okey, formula untuk voltan V sama dengan E bahagi dengan Q. E ni dalam bentuk tenaga elektrik, Q ni dalam bentuk coulomb. Okey, dalam apa dia punya unit SI dia dalam unit coulomb. Okey, ni adalah formula untuk kuasa elektrik, arus dan juga voltan. Tapi kalau dalam periksa kita tak guna pun tiga-tiga ni. Okey, jarang digunakan. Yang ni guna juga P sama dengan E ni tenaga bahagi dengan masa ni gunalah sikit-sikit. Dua ni tak pernah guna. Okey. Kenapa kita tak guna? Sebab kita nak guna formula yang berikutnya. Formula yang berikutnya iaitu P kuasa sama dengan arus darab dengan voltan. Macam mana dia buat benda ni? Daripada gabungan semua formula yang di atas ni. Bila digabungkan dia akan jadi formula yang selalu akan digunakan yang ni lah. P sama dengan I darab dengan V. Jadi kita tengok formula yang di bawah ni. Okey, sebelum kita pergi formula yang di bawah, saya nak terang bahagian yang ni, iaitu dia bagi 2 biji mentol, satu 40 watt, satu 60 watt. Okey, sebelum saya pergi saya nak tanya, ini menunjukkan apa? 40 watt dengan 60 watt ni. Kuasa, voltan, arus. Dia menunjukkan apa? Kuasa elektrik. Kuasa elektrik. Bagus. Dia menunjukkan kuasa elektrik. Ni kuasa lah P dia. Ni adalah P dia. Ni P. Ni P. Okey. Jadi gambar 6.18 2 biji mentol dalam satu rumah. Mentol 40 watt dia menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Okey. Manakala mentol 60 watt menggunakan tenaga elektrik 60 joule per saat. Oleh itu yang mana paling jimat tenaga? 40 lah sebab dia guna sedikit. Dapat tenaga yang sama, kecerahan yang sama. Tapi bilangan kuasa yang digunakan sedikit. Okey. Jadi dia adalah paling jimat tenaga. Dia jimat tenaga yang tadi cakap. Ni jimat. Okey. Okey, baik yang seterus.
voltnya kita tengok di bawah. Okey, dengan menghubungkan formula untuk kuasa tadi P, voltan dan juga arus. Okey, jadi jumlah arus elektrik yang mengalir dalam peralatan elektrik dapat ditentukan. Okey, seperti contoh di bawah iaitu dia menggunakan rumus P sama dengan V darab dengan I ataupun I darab dengan V, samalah. Okey. Jadi di mana kalau kita nak tengok pada arus untuk barang elektrik tu selalunya barang tu dia akan bagi dia punya dekat elektrik tu dia akan bagi benda-benda ni lah. Okey. Voltan dia berapa, model apa, berapa boleh muat air dalam ni. Jadi semua dia ada dalam ni. Iaitu kalau watt dia ini merujuk kepada kuasa. Watt ni merujuk kepada kuasa lah. Jadi nilai kuasa dia 2.2 kilowatt. Jadi kita tukar jadi 2,200. Kita tukar kepada dalam bentuk watt sahaja. Okay. Sebab P di sini dia nak guna dalam bentuk watt sahaja. Tak mau kilo-kilo. Okay. Dalam bentuk watt sahaja rumus ni. Okay. Jadi voltan dia 240 volt. Okay. Kalau yang tak ingat boleh pakai rumus segitiga ni macam ketumpatan lah. Ingat tak rumus ketumpatan? Tak ingat dah. Okey. Tengok dah. Ni macam ketumpatan. P sama dengan V darab dengan I. Okey. Yang duduk atas ni maksudnya P ni bahagi dengan V dapat I. Ataupun P bahagi dengan I dapat V. Okey. Nak dapat P, V darab dengan I, sebelah-sebelah darab, atas bawah bahagi. Ingat lagi macam mana nak guna ni? Okey, contohnya. Ingat? Ni sebab ada kelas IR jadi saya turang sikit lah. Yang ingat tu tak apa. Tambahkan ilmu lagi, ingatkan lagi. Okey, jadi di sini ada I ni. Kita nak tahu I. Dia tanya rumus ni semua dia bagi 2.2 kilowatt. Ni maksudnya P, kuasa dia. Okey, 240 V ni maksudnya voltannya. Tapi kita tak tahu arus dia, dia tanya arus. Jadi bila kita tak tahu, kalau ada tangan, jari kamu tutuplah dekat I ni sebab saya tak boleh nak tunjuk jari saya, jadi saya padam. Kita nak cari I kan? Jadi P bahagi dia duduk bawah atas, P bahagi dengan V. Tengok ni, I sama dengan P bahagi dengan V. Okey? Okey. Jadi sama dengan 2.2 kilowatt bahagi dengan 240. Dia ambil yang sumber yang asal tadi. Kemudian dia tukar balik dalam bentuk watt sahaja. Nak pakai P ni mesti dalam bentuk watt sahaja. Jadi darab dengan berapa nak dapat jadi watt sahaja, darab dengan kalau K ni merujuk kepada 1000. Okey. Sama dengan 2.2 darab 1000. Okey, barulah kamu bahagi dengan 240 baru dapat macam ni. Macam yang nombor 2 ni. Okey, jadi dapat 2200 bahagi 240. Jadi arus dia adalah sebanyak 9.17. Okey, faham kelas? Faham. Okey, kita tengok soalan cabaran minda di sebelah atas. Okey. Bolehkah jang elektrik buatan Malaysia ni gunakan di Thailand? Di Thailand, voltan bekalan arus ulang-alik dekat rumah dia bagi 120 volt saja. Okey. Apa yang akan berlaku jika jam tersebut digunakan di Thailand? Apa jadi kalau kita guna kat Thailand? Okey, kita kira. Okey, I sama dengan arusnya akan tak sama lah. 2.2 kilowatt bahagi dengan 120 volt. Pakai kalkulator. 2200 bahagi 120. Okey, dapat berapa? $18.3. Akan dapat 18.3 ampere. Yang mana arus dia lebih besar? Yang di Thailand kah di Malaysia? M ni untuk Malaysia, T ni untuk Thailand. Yang mana lebih besar arus dia? Thailand. Thailand lebih besar. Jadi arus di Thailand untuk jak ni lebih besar. Agak-agak apa jadi kat jak ni? Terbakar.
Betul, pandai. Jar ni akan terbakar. Jadi boleh guna tak jar ni kat Thailand? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Tak semua barangan elektrik yang kita order kita boleh guna. Okay. Kena kira dulu. Ni pakai-pakai tiba-tiba terbakar. Sebab apa? Tak sama. Okay. Tak sama. Okay, yang senang beli kat Malaysia saja. Okay, baik. Maksudnya kamu semua dah faham? Kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya, kita nak kira kos penggunaan elektrik. Okey. Tengok kos penggunaan elektrik. Okey, tenaga elektrik dalam bentuk kilowatt jam. Tenaga elektrik yang digunakan dalam bentuk kilowatt jam. Kuasa dalam bentuk watt saja. Okey, ditunjukkan oleh meter. Okey, 1 kilowatt jam ialah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt ataupun 1000 watt dalam masa 1 jam. Okey, kita nak dapat tenaga elektrik ni macam mana nak kira? Kuasa dalam bentuk kilowatt bukan dalam bentuk watt. Kena tukar kepada kilo. Okey, dalam bentuk kilowatt darab dengan masa dia dalam bentuk 1 jam. Okey, dalam masa sejam berapa kuasa yang dah digunakan, dia akan tukar menjadi 1 unit elektrik. Jadi akan dapatlah 1 unit elektrik yang digunakan. Okey, baik, kita tengok yang bawah. Contoh, okey, 1 cairan elektrik 2 kilowatt. Ini apa dia? Kuasa kan? Kuasa. Mengambil masa 10 minit untuk dididihkan. Hitungkan kos guna elektrik untuk didihkan air jika 1 unit elektrik tu harga dia 21 sen. Okey, jadi kita nak tengok berapa unit elektrik yang kita guna untuk sekali pakai cairan elektrik ni. Jadi kita masukkan formula tenaga elektrik sama dengan nak kira unit elektrik, tenaga elektrik yang kita guna, kuasa dalam bentuk kilowatt darab masa dalam bentuk jam. Okey, sama dengan 2 kilowatt dah. Dia dah dalam bentuk 2 kilowatt, senanglah. Jadi dah terus masukkan 2 kilowatt darab 10 minit nak tukar kepada jam mesti bahagi dengan 60. Okey, bahagi dengan 60. Okey, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi 10 bahagi 60 darab dengan 2, kamu akan dapat 1/3 kilowatt jam ataupun 1/3 unit tenaga elektrik. Okey, nak tukar dalam bentuk perpuluhan pun boleh, tak semestinya macam ni. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, berapa unit ni? 1 unit 21 sen. Kalau 1/3 unit darablah dengan 21 sen. Jadi sekali guna cairan elektrik hanya 7 sen dalam masa 10 minit. Okey. Jadi dia 7 sen sahaja. Okey, faham kelas? Faham. Apa blur dah? Dia akan blur sikit lah. Sekali lagi Mai kena buat soalan sekali lagi mesti blur. Sebab yang ni kilowatt, yang ni watt. Jenuh lah hampa. Okey? Okey, kalau faham tak apa? Okey, saya nak terang berkenaan dengan, saya habiskan lah yang ni. Sekali kita buat latihan. Okey, jadi kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, macam mana kita nak jimatkan tenaga elektrik? Okey, Suruhanjaya Tenaga yang tadi buat label tadi menyediakan perkhidmatan seperti ECOS untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Jadi siapa kompleks yang nak gunakan penjimatan tenaga boleh hubungi inilah Suruhanjaya Tenaga tadi. Jadi bangunan hijau macam gambar sebelah menggunakan konsep penggunaan penjimatan guna tenaga dan berjaya menjimatkan kos tenaga elektrik. Okey, apa yang dia buat? Antara ciri bangunan hijau tersebut, yang pertama, sistem pengudaraan yang cekap. Maksudnya dia tak perlu guna aircon banyak-banyak. Dia ada kaedah dia nak buat tingkap kat belah mana. Belah banyak angin masuk ke, belah angin keluar ke. Okay? Ataupun buat tingkap bagi banyak ke. Okay? Jadi sistem pengudaraan yang cekap dapat mengurangkan penggunaan pendingin hawa dan kipas. Okay? Yang kedua, reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi. Maksudnya siang-siang tak perlu pakai elektrik. Macam rumah cikgu ni tak betul lah cikgu buat. Sebab bilik yang cikgu duduk sekarang ni kena pakai lampu. Kalau tak buka lampu ni memang gelap. Ada tak kat rumah kamu macam tu? Ada kan? Ya. Jadi
reka bentuk bangunan ni dia buat betul-betul. Dia kaji betul-betul supaya dia tak perlu guna cahaya lampu pada waktu siang. Hanya guna waktu malam saja. Okay, jadi dia dah kurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Okay, sebab tu dia guna cermin banyak kan. Okay, yang seterusnya pemasangan panel suria. Dekat bangunan ni juga dia pasang panel suria. Okay, supaya dia nak ganti bekalan elektrik direct daripada penjana lah. Okay, jadi ini adalah konsep bangunan hijau. Inilah nama dia, bangunan hijau lah. Okay, iaitu bangunan yang menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik. Kita panggil bangunan hijau. Okay, baik. Okay, yang seterusnya, yang ni masa tingkatan 2, kalau kena dengan cikgu syuhada, dia akan suruh buat rumah kediaman hijau. Kamu buat tak hari tu? Kamu dengan cikgu syuhada kan? Tahun lepas. Siapa yang dengan cikgu syuhada tahun lepas? Tak ada? Cikgu Rehan memang tak buat pun. Okay. Jadi mereka cipta bangunan hijau. Jadi dia buat rumah hijau di tingkatan 2. Macam mana kita nak reka bangunan hijau tu? Yang pertama dari segi kecekapan tenaga. Okay. Yang kedua penjualan tenaga. Maksudnya yang macam kita cerita yang tadilah. Okay. Kalau nak guna tenaga elektrik, cara yang cekap tenaga ada 5 bintang. Okay. Kalau nak penjualan tenaga, maksudnya kita gunakan tenaga solar, buat apa dia tingkat bagi banyak, tak mau menggunakan tenaga-tenaga yang daripada bekalan elektrik secara banyak lah. Okey, baik. Saya masuk di bawah. Okey, dah sedia dengan kalkulator? Okey, kita buat sama-sama. Okey. Saya nak buat sama-sama ni. Boleh buat sama-sama tak? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Sekali lagi, kamu nanti buka whiteboard kan dekat sini kan? Sini ada whiteboard, perasan tak? Ya, tapi Tak, senang yo. buat. Okey, try ya. Saya nak lagi, siapa yang nak try dulu? Saya panggil Dia. nombor. Okey, soalan nombor 2. Ni yang senang. Baik apa buat ni? Okey, nombor 2. Yang satu ni boleh cari dekat buku teks. Okey, nombor 2. Tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kilojoule. Hitung kuasa pendingin hawa dalam unit watt dulu. Okey. Hitung kuasa dalam unit watt dulu. Okey, siapa nak try ni? Siapa dah try tak kena dah buat satu lagi. Siapa? Arif, boleh Arif? Senyap terus Arif. Tak ada habis. Apa ni? Baik. Siapa ni yang cakap ni? Siapa? Arif? Arif tak ada budak lelaki pergi mana habis ni? Okey. Tak ada. Hampa buka saja kau dengar cikgu boleh tiap. Bahia syukur. Bahia syukur? Ya. Okey. Kamu share? Kamu boleh share? Tutup yang cikgu punya. Kamu share yang kamu. Boleh tak? Try tak? Share whiteboard kamu. Kamu kira. Try. Cikgu pun tak pernah try kot kelas kamu Cikgu try Okey, boleh. Ni nak buat ni. Boleh buat tak? Whiteboard kamu boleh? Tak boleh pun. Tak boleh ya? Hai. Mana cikgu nak buat? Cikgu pun tak OT. Cikgu lah nak kena buat semua. Aduh, cikgu pandai dah. Ni Farah Imani try. Boleh tak? Tak boleh? Okay, sat.
Okey, kamu dah share Jamboard. Okey, ni ada yang dah buat Jamboard. Okey, kita share Jamboard depa ni lah. Tak boleh, saya tak boleh masuk. Tak pandai jugalah guna bahan-bahan yang ada dalam ni. Tak boleh lah, saya tak boleh tengok. Okey, tak boleh. Semua tak boleh kan? Boleh tak? Siapa pandai pada cikgu? Semua tak boleh? Tak boleh. Yang kamu share ni, saya tak boleh tengok. Okey, tak boleh tak apa Bahia. Tak boleh tak apalah. Okey, saya tunjuk lah. Patutnya kena boleh nampak. Okey, tak apa. Saya tulis kat sini. Patutnya saya share Jamboard lah. Tapi lambat pula nak share Jamboard ni. Okey. 2 minit. Okey, kita guna kuasa. Kuasa P. Formula P apa? P sama dengan? Siapa tahu? Bahia tahu Bahia? P sama dengan apa Bahia? Untuk kuasa. Tenaga elektrik yang digunakan. Formula dia. P sama dengan? V darab I. V darab I. V darab I. Okay, V darab I. Tapi di sini tidak ada voltan, tidak ada arus. Jadi kita tak boleh pakai formula ini. Okay, satu lagi formula. Kuasa P sama dengan? Voltan tak ada, arus tak ada, tak boleh pakai formula ni. Kita cari satu lagi formula. P sama dengan E bahagi dengan? T. Pandai. Bahagi dengan T. E dalam unit joule, bahagi T dalam unit saat. Yang ni kita boleh guna sebab dua-dua ada. Okay. Jadi sama dengan E dia 180,000 kilojoule ni kena tukarlah sekali lagi. Okay, saya bubur dululah. Kita tak faham. Okay, darab dengan 2 minit. Tapi kena tukar jadi saat. Okay. Sama dengan kita tukar semuanya. 180 darab 1000 sebab kilojoule bahagi 2 minit darab dengan 60 saat. Okay. Jadi ambil kalkulator dan kira. Siapa dapat laju? $1,500 watt. Pandai. Dapat 1,500 watt. Okay, ini adalah jawapan ya. Dekat bahagian A. Ini adalah 1,500 watt. Okay, kalau tukar kepada kilowatt, dari jawapan ni tukar kepada kilowatt. Macam mana nak buat? 1,500 watt kena bahagi dengan berapa? 1,000. 1,000. Okay, nak tukar kepada kilo Jadi dapat 1.5 kilowatt. Ini jawapannya. Okay, ini jawapan A. Ini jawapan B. Okay. Faham kelas? Faham? Yang lain faham? Okay. Okay, nombor 3. Kita tengok nombor 3. Sebuah ketuhar gelombang mikro berlabel 1.2. Nanti saya nak pergi latihan hari Khamis ni. Bagi faham siap-siap. Sebuah ketuhar gelombang mikro berlabel 1.2 kilowatt dan 240 volt disambung pada bekalan tenaga elektrik 240 volt. Hitung arus mengalir dalam ketuhar ini. Okey, formula mana nak pakai? P sama dengan VI ke? P sama dengan E bahagi dengan T. Yang mana kita nak pakai? Kita nak cari arus. T sama dengan VI. Ya, kita nak cari arus, kita pakai yang atas ni lah. Dua ni dah ada. Kuasa ada, voltan ada, arus je tak ada. Jadi kita pakai P sama dengan VI. Tapi kita nak cari arus sama dengan V bahagi dengan P. Okey. Voltan dia berapa? 240. Silap. Okey, silap. Formula cikgu. Silap ni. I sama dengan berapa? P bahagi V kan? I sama dengan P bahagi dengan V. Okey, jadi P dia 1.2 kilowatt bahagi dengan voltan dia 240. Ni I dia.
Lepas tu nak buat apa balik? Kena tukar kepada atas ni, betul dah ni? Betul ke salah? Tukar kan? Kita kena tukar. Darab dengan 1000. Tak mau dalam bentuk kilo. Darab 1000. Bahagi dengan 240. Baru dapat jawapan dia. Dapat tak? 5. Dapat 5 je. Betul ya? Betul lah, dapat 5. Andai kamu. Okey, jadi jawapannya sama dengan 5. Okey, 5 ampere arus sama dengan I. Inilah jawapannya. Okey. Untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 4, kira barangan elektrik kan. Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi ini? Sebelum kita nak tahu kos ya, kita kena tahu berapa tenaga elektrik yang digunakan. Berapa unit tenaga elektrik kita guna. Okey, tenaga elektrik yang digunakan unit dia sama dengan kuasa, mesti dalam unit kilowatt. Yang ni kena guna kilowatt. Bahagi dengan masa dalam unit jam. Okey, P dia berapa? 800 kan? 800. Betul tak unit ni dalam unit watt? Nak tukar kepada kilo, nak buat macam mana ni? 800 tukar kepada kilo. Kelas matematik ni. Sekilo, 1 kilo sama dengan 1000. Okey. Kalau 800, berapa kilo? Kita kena 800 bahagi dengan 1000. Ya, bahagi dengan 1000. Baru kita dapat dalam unit kilowatt. Okey. Okey, yang ni satu. Ni atas ni P baru. Bahagi masa pula bawah. 30 minit. Jadi 30 minit kena bahagi dengan 60 sebab dalam masa jam. Jadi banyak step lah kita buat. Okey, jadi 0.8 bahagi 30 bahagi 60 berapa? 0.5. 0.5. Okey, jadi bahagi semua 0.8. Apa? 8.5. Dapat 1.6. Inilah jawapannya. Unit dia 1.6 unit. Betul tak? Tengok Sat. Cikgu pun bukan pandai matematik kan ni. Hampa pandai kan? Cikgu pun kata hampa pandai. Okey. Okey, baik. Tengok tak salah. Nampak tak cikgu kalau salah. Okey, kemudian hitung kos tenaga elektrik yang digunakan jika kadar setiap KWJ ni unit elektrik yang digunakan adalah 30 sen. Jadi yang tadi unit kita dapat ni 1.6 darab 30 sen. Jadi dapatlah berapa ringgit? Kan? Okey, 1.6 darab 0.3. Nanti kan cikgu buat ni. 0.6 darab 30 sen. Buat apa? RM berapa? Nampak? 0.48 sen. Ui, kau cikgu buat ni Nampak tengok Ustaz? Cikgu kira 1.6 darab 0.3 sen lah kan? 0.3 nak jadi RM1. Okay, jadi dapat 0.48 sen. Okay. Jadi tenaga yang digunakan adalah sebanyak 0.48 sen. Yang ni je lah. Okay. Untuk tajuk kita hari ni. Faham? Ada soalan nak tanya? Atau susah? Memang pening sikit lah. Ada soalan nak tanya? Kalau saya tak share, kamu tak nampak apa kah? Nampak siapa yang tekan dekat cikgu punya ni je lah. Ya Allah, apa boleh duduk diam? Aku ni syok seorang. Okey, ni apa Bahia? Tak apalah cikgu share balik lah. Stop. Ya.
Tak apa, tak apa. Cikgu stop. Okey, hampa tak nampak apa tadi? Patutlah. Ni lah. Cikgu cakap sorang-sorang, penat cikgu cakap sorang-sorang. Okey. Ni P. Yang tadilah, yang tadi. Berapakah kos tenaga elektrik ni nombor 4? Nampak tak pengiraan cikgu ni? Nombor 4. Elektrik 800 watt, 230 volt selama 30 minit. Okey. Jadi kita buat tenaga elektrik, formula dia sama dengan P dalam unit kilowatt bahagi dengan masa dalam unit jam. Okey, jadi P dia 800 kat sini. Okey, jadi 800 mesti dalam unit kilo. Jadi kita bahagi dengan 1000 untuk dapat dalam unit kilo. Lepas tu 30 minit mesti dalam unit jam. 30 bahagi dengan 60 untuk dapat dalam unit jam. Faham tak ni? Faham. Faham? Kau laju sangat. Faham ke tak? Faham. Betul ni? Faham. Okey. Kalau faham tak apa, boleh buat lah kot nanti latihan. Okey, baik. Jadi habis. Kalau faham tak apa. Siapa yang tak faham kat sini? Siapa yang tak faham boleh mesej cikgu lah. Nanti cikgu ajak dia personal. Okey? Okey, yang dah faham tak apa. Yang tak faham sekali lagi mesej cikgu. Cikgu ajak dia personal. Okey, cikgu ada dekat sini. Sampai pukul 11 lagi. Siapa yang tak faham boleh mesej cikgu personal lah, cikgu ajak. Okey, baik. Kita habis hari ni. Nanti kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 7. Bab 7 juga melibatkan pengiraan tenaga, pun kira-kira kena guna kalkulator juga. Okey. Jadi habis bab 7 akan masuk bab 8, 9, 10. Bab 8, 9, 10 kena baca dan hafal. Jadi yang tu saya akan bagi nama, kamu sediakan slide. Kamu nak buat seorang-seorang ke nak buat dengan kawan? Buat dengan kawan. Pandai, bagus pilihan tu. Siapa yang bagi pilihan tu? Okey. Buat dengan kawan, buat ramai-ramai. Nanti pilih seorang ataupun 2 orang untuk bentang tajuk yang kamu buat tu. Okey? Tengoklah siapa bernasib baik dapat tajuk bintang. Senang saja. Tak bernasib baik dapat tajuk 8. Susah sikit radioaktif. Okey? Tapi semua tu baca je. Okey, baik. Okey, saya habis. Siapa yang ada masalah boleh tunggu kat sini. Kalau tanya-tanya, kalau tak ada, okey kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis. Buat latihan. Sama. Cikgu, Nah, latihan tu nanti tulis jawapan je ke macam mana? itu jawapan je. Latihan 3S lah ni. Ya, Sama, itu jawapan je. okay, cikgu.